Alhamdulillah. Iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadriballahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabithah ujtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan bagi perkataan yang baik, yang digambarkan seperti sebuah pohon yang baik, akarnya terjunam ke dalam bumi dan cabang ataupun rantingnya menjulang ke langit, yang memberikan buah setiap waktu melalui izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka beringat. Dan perumpamaan perkataan yang buruk seperti sebuah pohon yang buruk yang tumbuh di atas permukaan bumi dan tidak mempunyai akar yang kuat. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 26. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah yang mempertemukan kita pada malam ini dalam keadaan fitrah yang bermaksud merasakan kepentingan hidup bertuhan. Bahkan Tuhan tersebut melalui kefahaman yang benar bahawa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Mudah-mudahan nikmat ini kekal sampai kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan bicara melalui karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Iman dan Kehidupan. Yang saya difahamkan buku ini dahulu pernah dibacakan oleh seorang ustaz, cuma terhenti, dan izinkan untuk saya kembali menyambung topik berkaitan iman dan kehidupan yang memiliki lebih kurang 13 subtopik yang insya-Allah pada hari ini kita mulakan dahulu daripada pendahuluannya. Disebutkan oleh beliau, sesungguhnya masalah iman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya sebagai perkara tambahan yang boleh kita abaikan atau kita anggap dia sebagai perkara yang ringan. Jauh sekali kita tinggalkan sehingga ia dilupakan. Mana mungkin ia berlaku, padahal ia merupakan suatu hal yang ada sangkut paut dengan kewujudan manusia. Bahkan ada kaitan dengan penentuan nasib hidup manusia. Dengan menilik kepada fungsi dan kedudukan manusia, ia merupakan punca kepada penentuan nasib hidup yang paling penting bagi manusia. Ia boleh membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi atau membawa manusia kepada kecelakaan yang abadi.
sebagaimana ia boleh membawa manusia masuk ke dalam syurga, dan na'udzubillah, ia juga boleh menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Oleh kerana itu adalah menjadi suatu kewajipan bagi mereka yang memiliki akal fikiran untuk berfikir dan mencari ketenteraman dengan hakikat yang sebenar. Suatu perkara yang dimulakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi adalah menceritakan tentang topik keimanan ini. Ada yang membicarakannya sebagai suatu perkara yang penting, bahkan ramai yang mula menganggap ia bukan suatu tuntutan yang perlu diberikan perhatian. Sebab itu, topik keimanan selayaknya difahami oleh manusia sebagai topik yang paling utama, kerana ia merupakan penentu di saat-saat akhir umur kita nanti. Bagaimana manusia boleh menganggap ia merupakan topik yang ringan, padahal sekiranya ia diabaikan, boleh jadi ia menjadi sebab untuk kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadat yang diwajibkan oleh agama, ianya adalah merupakan perantara dan sebagai wasilah untuk menyucikan jiwa orang yang beriman, dan ia juga bertujuan untuk meningkatkan kekuatan rohaninya. Dan alangkah sedikitnya apa yang dipergunakan oleh sebahagian besar daripada manusia akan tenaganya untuk hal tersebut, tetapi di sebalik itu ia mendapat kebaikan. Dan setiap apa yang diharamkan dan dilarang oleh agama, ia adalah untuk memelihara akal, memelihara akhlak, memelihara jiwa, harta, kehormatan dan keturunan seseorang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia berbuat baik dan melarang manusia daripada melakukan kemungkaran, lalu menghalalkan baginya setiap yang baik dan mengharamkan ke atasnya daripada setiap yang buruk, dan meletakkan dari kepalanya beban-beban dan belenggu-belenggu yang memberatinya. Agama ini apabila mengharamkan sesuatu ke atas manusia, dia telah menyediakan gantinya yang lebih baik, yang tidak mengandungi sesuatu yang menimbulkan kerosakan sebagaimana yang diharamkan. Dan sesungguhnya orang yang beriman tidak akan merasa rugi dengan beribadah kepada Allah dan dengan memelihara diri dari sesuatu yang diharamkan. Sebaliknya, ia tetap akan beruntung untuk mendapatkan petunjuk dan istiqamah di atas hak yang ketetapan atas kebaikan serta sanggup menguasai hawa nafsu. Bahkan selanjutnya ia beruntung dengan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hidup. Dalam abad kita hari ini, ramai dalam kalangan manusia ini menilai kebenaran dari segi banyak atau sedikitnya manfaat terhadap sesuatu, sehingga mereka berpendapat bahawa apabila sesuatu itu banyak manfaat, itulah yang benar, bukan pada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, atau bukan pula pada sesuatu yang dalil-dalil serta alasannya tegas dan jelas. Bahkan ada golongan yang menyeru bahawa manfaat adalah menjadi ukuran bagi suatu kebenaran, dan mereka bersikap keras dengan pendapatnya. Yang terpenting daripada tiap sesuatu itu adalah hasilnya dan apa yang tersusun daripadanya yang berupa bekas-bekas dalam kehidupan kita secara praktikal. Apa yang cuba dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi di dalam mukaddimah ini, sebelum memulakan bicara iman dan kehidupan ini dengan topik iman, bahawa melihat kepada realiti manusia hari ini yang cara berfikirnya, cara menetapkan keputusannya sudah lari daripada tujuan asal daripada manusia itu dihidupkan. Sebagai contoh, kalau kita tanya kepada diri kita pada hari ini, apakah kita sudah merasai nikmat bahagia dalam hidup?
Bagi mereka yang baru berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu, kalau kita tanya kepada diri kita, apakah hari ini kita seorang yang bahagia? Bahagia tak kita hari ini? Kalau kita tanya kepada isteri kita, bahagia tak hidup dengan kita? Kepada anak-anak, adakah di rumah kita sudah mendapatkan nikmat kebahagiaan? Apakah di tempat kita, penduduk taman kita, residen kita, bahagiakah kita? Kerana apa? Ramai daripada kalangan kita yang menetapkan had kebahagiaan itu merujuk kepada material. Kalau banyak manfaat yang kita dapat secara material, maka itu petanda bahawa kita seorang yang bahagia. Nabi SAW melalui sebab turun satu ayat di dalam surah Taha. Dalam surah Taha ayat yang ke-131, kata Imam Ibnu Kathir, daripada ayat tersebut berlaku satu peristiwa di antara Nabi SAW dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu malam Sayyidina Umar ada krisis dengan isteri. Sayyidina Umar Al-Khattab direkodkan dalam tafsir Imam Ibnu Kathir dalam penurunan ayat yang ke-131 surah Taha, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada orang kafir, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, sedangkan ia merupakan ujian kami pada mereka. Bahkan limpah kurnia Tuhanmu di akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, ada pandangan yang menyebutkan ayat ini turun dengan sebab Sayyidina Umar suatu hari apabila berlaku krisis di rumah tangga, bila berlaku krisis Sayyidina Umar dia keluar rumah. Kita begitu kot, bila bergaduh dengan isteri kita keluar daripada rumah. Tapi kita pergi mana? Mamak. Sekarang nak pergi mamak tak boleh dah, pukul 12 tutup dah. Sayyidina Umar bila ada masalah rumah tangga maka dia pergi cari Nabi sebagai panduan untuk kita. Kalau kita ada masalah rumah tangga, bermaksud carilah orang yang ada credibility, ada kelayakan untuk membantu menyelesaikan rumah tangga, bukan semata-mata kita cerita dengan kawan untuk menjadi topik gosip sehingga menyebabkan cerita rumah tangga ini kira yang baik itu kita je. Suami kalau bergaduh dengan isteri kira cerita dia je yang baik, isteri salah belaka. Dan na'udzubillah mungkin begitu juga isteri bila bergaduh dengan suami maka cerita dengan kawan-kawan kira dia je betul, suami salah. Maka cerita rumah tangga bukan semata-mata cerita untuk menjadi gosip, menceritakan perihal rumah tangga kita kepada orang luar. Sebaliknya boleh diceritakan kepada orang yang ada kemampuan untuk membantu kita. Paling kurang dia boleh dengar cerita kita dengan baik pun dah kira okey lah tu, dah kira okey lah. Maka Sayyidina Umar dia pergi rumah Nabi. Bila pergi rumah Nabi, cari-cari Nabi, tengok Nabi tengah baring di atas tempat yang sangat-sangat tak selesa. Dalam gambaran tafsir, Nabi baring atas batu-batu yang halus. Tak boleh bayang kan macam mana Nabi boleh baring atas batu-batu yang halus. Sayyidina Umar bila tengok Nabi ni terus dia menangis, kerana tak sanggup melihat ni ke Nabi baring yang tempat tak selesa macam ni. Menyebabkan bila Sayyidina Umar menangis ni, Nabi perasan lah dan tengok Sayyidina Umar, maka Nabi tanyalah kenapa menangis ni. Maka Sayyidina Umar kata apa? Raja Kisra, Raja Parsi, orang-orang yang bertaraf
ketua negara, ada singgah sana dia, ada istana dia, tempat tinggal mesti selesa. Tapi engkau ni Nabi, sepatutnya lebih tinggi daripada ketua-ketua negara ni. Takkan baring atas tempat macam ni je. Nangis Sayyidina Umar. Bulan November, secara tepatnya tanggal 3 November tahun 644 Masihi, adalah hari kesyahidan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Syahid Sayyidina Umar ditikam ketika solat. Ketika solat subuh. Kalau secara tepatnya melalui riwayat pada hari Rabu, subuh hari Rabu. Masa kena tikam tu, sahabat yang duduk sof belakang tu dengar jeritan, aku kena tikam kan. Maka kat depan tu jadi kelang kabut lah. Dan rupa-rupanya bukan Sayyidina Umar seorang je kena tikam, ada 13 orang yang turut kena tikam. Yalah, mungkin lepas tikam nak lari, kena berlawan lah. Dan pisau yang digunakan adalah pisau yang beracun. Daripada 13 orang sahabat, 7 orang mati syahid pada waktu itu juga kerana racun, kesan racun tadi itu. Sayyidina Umar kuat, dia tak mati terus. Dia kuat, menyebabkan sepah kena tikam dia sempat lagi berwasiat beberapa perkara. Pertamanya, panggil anak dia, tolong selesaikan hutang-hutang dia segera. Sayyidina Umar tak banyak hutang, sekejap selesai. Yang kedua, tolong pergi rumah Aisyah, bagi tahu dia, minta izin aku nak dikuburkan di sebelah 2 orang yang aku paling sayang, Nabi dan juga Abu Bakar. Minta izin, dan Aisyah izinkan. Dan yang ketiga, Sayyidina Umar bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia, lepas ni kalau nak lantik khalifah, lantik 6 orang ni, pilihlah daripada 6 orang ni. 6 orang ni ada kelayakan untuk jadi khalifah, tak kisah, tapi dalam kalangan 6 orang ni sahaja. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talhah bin Ubaidillah, dan beberapa orang lagi. Maka Sayyidina Umar dalam sebab turun ayat tadi ni, bila menangis menyebutkan tentang perihal seorang ketua sepatutnya memiliki tempat yang selesa. Macam isu yang tengah bising sekarang ni kan, rumah mantan Perdana Menteri kan. Dan memang dia polisi, Presiden Amerika pun ada polisi dia. Mantan-mantan Presiden Amerika mesti dijaga kebajikannya, tak boleh keluar sebarangan, kena ada escort. Kerana apa? Mantan-mantan presiden ni dia memegang rahsia negara, kena jaga kebajikannya. Itu Amerika, dan benda itu juga diwarisi oleh kita lah di Malaysia. Mantan-mantan Perdana Menteri ni mesti dijaga kebajikannya. Tapi Nabi tak ada apa-apa. Bukan mantan Nabi, memang Nabi sungguh kan? Tak ada apa-apa kelebihan tersebut. Maka lantas Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, apa engkau tak percaya ke aku ke? Aku ni Nabi, dan apa yang sedang aku lalui ini bukanlah suatu perkara yang menghinakan, yang melemahkan, dan bukan suatu perkara yang aku terpaksa laluinya. Bahkan aku okey. Apa yang aku ada ni aku enjoy. Maka turun ayat ni, yang larangan daripada Allah Ta'ala untuk melihat kepada kekayaan orang-orang yang tidak beriman sebagai benchmark untuk mengatakan bahawa kita lemah dan mereka kuat. Kerana apa? Kerana rumah, kerana kekayaan, kerana nikmat harta benda yang dimiliki oleh mereka. Maka Allah Ta'ala larang. Ini bukan caranya. Sedangkan Nabi, aku okey je, kata Nabi, aku okey, tak ada hal. Bukannya aku rasa tertekan dengan kehidupan aku macam ni, memang aku happy. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan pilihan kepada isterinya, pilih, nak aku ke nak harta. Bermaksud Nabi okey. Dan itulah kita kata kayu ukur bagi pemimpin Islam. Bukan syarat mesti memiliki kekayaan-kekayaan, walaupun bukan suatu kesalahan pun untuk memiliki kekayaan. Tapi benchmark bagi seorang pemimpin yang baik adalah Nabi SAW dengan kekurangan daripada aspek harta, bukan kekurangan daripada aspek ilmu, pengetahuan dan lain-lain. Dan bukannya Nabi tak boleh kaya. Banyak sangat peluang-peluang Nabi kaya. Tapi itu yang dipilih oleh Nabi, dan bila dipilih oleh Nabi, dia menjadi satu sunnah untuk seorang pemimpin Islam untuk tidak meletakkan kekayaan itu sebagai tujuan utama dia menjadi pemimpin.
Banyak kali Nabi jadi kaya, tapi harta Nabi semua Nabi sedekahkan. Nabi pernah memiliki unta yang paling mahal, Nabi sedekahkan. Nabi pernah mendapat harta ghanimah daripada perang Khaybar. Perang Khaybar ni yang join 1,400 orang je daripada ribuan para sahabat. 1,400 orang je yang boleh join. Nabi tak izinkan orang lain join. 1,400 orang ini adalah sahabat yang terlibat dengan perjanjian Hudaibiyah. Dia orang je boleh join. 1,400 orang berjaya menumpaskan kota Khaybar. Yahudi yang sangat-sangat kaya pada waktu itu, sahabat-sahabat yang balik daripada perang Khaybar, kaya raya. Selepas daripada harta Khaybar, Nabi dapat pula harta faid daripada tanah Fadak sebelah Khaybar. Memang khusus untuk Nabi. Memang kaya Nabi. Tapi bila Nabi wafat, Fatimah tanya kepada Abu Bakar, mana harta bapa aku? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Innal anbiya lam yuras. Para nabi mereka tak mewarisi harta kekayaan mereka. Apa yang diwarisi oleh para nabi? Mereka hanya mewarisi ilmu. Ilmu pengetahuan lah yang menjadi khazanah yang paling besar daripada kalangan para nabi. Mereka tidak mewarisi harta kekayaan. Maka ini sepatutnya menjadi panduan kita bersama. Tetapi dalam masa yang sama, bukanlah bermaksud Islam agama yang redha dengan kemiskinan, yang membiarkan umatnya dizalimi, yang membiarkan umatnya dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan, susah nak cari kerja dan tidak memiliki harta benda. Bukanlah begitu. Tetapi yang menjadi gambaran kepada perbuatan Nabi dan apa yang cuba digambarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar, bahawa kita tidak meletakkan harta benda itu sebagai kayu ukur untuk menilai prestasi kehidupan kita. Sebab itu, apabila menyebutkan tentang golongan-golongan yang meletakkan kebendaan sebagai tujuan hidup, disebutkan demikianlah, setiap sesuatu diputuskan dengan melihat kepada hasil-hasilnya. Apabila hasil itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan kehendak kita, maka ia baik. Tetapi apabila tidak demikian, maka dia dianggap sebagai jahat. Sesuatu pekerjaan tidak dianggap baik atau hina. Juga suatu perkataan tidak dikatakan benar atau salah sebelum dilihat hasil-hasil dari pekerjaan atau perkataan itu. Maka itulah yang dinamakan sebagai mazhab pragmatik. Mazhab pragmatik yang menilai sesuatu melalui kebendaan. Tetapi kita tidak khawatir dengan pengaruh mazhab ini terhadap akidah kita. Meskipun secara global tidak menyetui akan mazhab ini, tapi kita yakin sesuatu yang paling bermanfaat bagi manusia itulah yang benar, dan sesuatu yang paling memudaratkan baginya itulah yang batil. Dalam hubungan ini, Al-Quran telah membuat suatu perumpamaan bagi kebenaran itu laksana air yang mengalir atau benda logam yang bermanfaat. Sedangkan yang batil itu diumpamakan laksana buih yang terapung di atas permukaan air, bahkan hanyut dilanda arus, atau seumpama percikan-percikan cecair api dari logam yang sedang dibakar untuk buat suatu perhiasan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, kazalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa'amma az-zabadu fayazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang hak dan yang batil. Adapun buih akan hanyut hilang tidak berbekas, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia itu ia akan tetap berada di atas permukaan bumi. Demikianlah Al-Quran membuat perumpamaan. Yang tetap di atas permukaan bumi itulah yang betul, dan yang diibaratkan di Al-Quran dengan ungkapan sesuatu yang bermanfaat, yang bermaksud bermanfaat secara material dan maknawi, bermanfaat bagi fisik dan jiwa, akal dan hati, bermanfaat bagi individu dan masyarakat, bermanfaat dunia dan akhirat. Kita apabila secara global sependapat akan pentingnya manfaat tersebut, tetapi kita berlainan pendapat dengan golongan materialis dalam ukuran menentukan manfaat, definisinya, dan sejauh mana sesuatu itu dikatakan bermanfaat. Sebab kita tidak mengukur manfaat sesuatu itu hanya dari segi jumlah dan materialnya sahaja, juga tidak menganggap manfaat sesuatu itu hanya dari segi untuk kepentingan individu semata-mata,
Tetapi cara kita menilai adalah dari segi jumlah dan cara, material dan ruh, serta individu dan masyarakat secara keseluruhan. Maka garis-garis yang telah dihuraikan ini adalah merupakan pendahuluan untuk kitab Iman dan Kehidupan. Kami berhasrat untuk menyampaikan sedikit sinar daripada pengaruh-pengaruh yang penuh dengan keberkatan dalam agama ini bagi kehidupan manusia. Dan kami hanya membatasi huraian-huraian dari segi akidah semata-mata, iaitu huraian mengenai agama dalam soal keimanan kepada Allah, utusan-utusannya, hari akhirat dan segala yang ada sangkut paut dengannya. Saya teringat dalam satu tulisan karya Dr. Ghalib Ali Awaji. Dr. Ghalib Ali Awaji merupakan ulama daripada Madinah, mengajar dalam subjek aliran pemikiran. Dia ada menulis satu buku yang memang tebal. Di antaranya menyebutkan tentang sebab-sebab kenapa orang Islam begitu mudah mengikut arus, terkesan dengan pemikiran ataupun ideologi yang dibawa daripada barat. Orang Islam, kita dah ada, kita punya terma dan ilmu kehidupan kita, tapi kenapa kita senang sangat ikut pemikiran barat? Sampai hari ini ada orang Islam yang dia rela mengaku bahawa saya orang Islam, tapi bukan orang Islam ortodok, saya adalah Muslim moderat, yang menggambarkan bahawa hari ini kalau nak jadi orang Islam yang baik, kita kena ikut barat. Ramai yang mereka menggelarkan diri mereka sebagai Muslim generasi baru, kerana orang Muslim generasi lama ni sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis, dan kalau ikut Quran hadis pun ikut pandangan ulama-ulama silam. Hari ini Quran perlu ditafsirkan dengan cara baru, memahami hadis mesti dengan cara yang ada pada hari ini. Maka cara yang paling relevan, kita ikut style mereka. Maka kata Dr. Ghalib Ali Awaji, di antara sebabnya adalah kerana orang Islam ini jahil tentang agama kita sendiri. Sebenarnya kita jahil tentang agama kita sendiri, tapi kita tak perasan. Kita jahil dengan agama kita sendiri, dan ditambah pula dengan kita jahil tentang pengaruh aliran pemikiran daripada barat ni. Kita tak kenal mana yang baik, dan kita tak boleh bezakan di antara kebaikan dan keburukan, menyebabkan apabila datang di antara kebaikan dan keburukan, kita tak tahu nak nilai macam mana. Kita tak reti nak nilai permata ataupun kaca. Lalu macam mana kita nak buat keputusan? Cara kita buat keputusan hari ini adalah melihat komen-komen di media sosial. Kalau komennya baik, maka kita akan ikut arus baik. Ataupun kita nak menongkah arus, maka kalaulah arus kata A, maka kita akan menongkah arus mengatakan B yang betul. Semata-mata kita ikut arus, kita pun tak tahu. Ini permasalahan yang besar dalam kalangan umat Islam hari ini. Kerana apa? Yang pertama, jahil tentang agamanya sendiri, dan yang kedua, jahil tentang serangan yang datang daripada musuh. Maka sebab itu tak pelik kenapa orang Islam hari ini begitu rapuh dan begitu longgar terkesan dengan serangan pemikiran ini. Pak Adian Hussein, di antara guru saya yang banyak menulis, mengajar tentang aliran pemikiran ini, mendedahkan kerosakan-kerosakan yang dibawa oleh golongan barat ini, menyebutkan orang Islam bahkan secara khusus disebutkan di antara mereka yang memiliki kewajipan untuk mempelajari ilmu ideologi hari ini adalah para ayah. Para ayah yang berada di rumah, yang menjadi ketua keluarga, yang ada tanggungjawab untuk mendidik anak dan isteri di rumah, kena reti ilmu pemikiran. Kerana apa? Kita bukan setakat menjadi ketua keluarga mencari duit untuk menguruskan nafkah material, tapi kita bertanggungjawab untuk menguruskan pemikiran isteri dan anak-anak. Walaupun kita selalu sebutkan tanggungjawab menguruskan rumah tangga ini adalah isteri. Ya, kata guru saya, memang isteri yang biasanya menguruskan anak-anak, urusan persekolahan anak-anak. Tetapi kita kena ingat, kalaulah rumah itu sekolah, mak itu adalah cikgu, ayah adalah pengetuanya, maka ayah ada tanggungjawab yang lebih besar daripada mak untuk tahu selok-belok pengurusan di rumah, yang menentukan dasar apa yang kita nak sumbatkan dalam minda anak-anak. Ada tanggungjawabnya kepada ayah.
Sebab tu bila beliau tulis satu buku kiat kiat keluarga ataupun kiat ketua keluarga. Kiat ni kalau bahasa Indonesia ni petua lah. Petua bagi ketua keluarga. Kalau ilmu parenting ni biasanya dia ajar macam mana cara nak didik anak jadi soleh, macam mana nak didik anak supaya dengar cakap, macam mana nak didik anak supaya rajin mengaji. Tapi kata Pak Adian, saya tak ajar tu. Saya ajar macam mana nak solehkan bapa, macam mana nak solehkan mak. Ini yang jauh lebih utama daripada nak solehkan anak. Kenapa menjadi permasalahan dunia hari ini? Kita nak anak soleh, tapi tak tanya pun bapa dah soleh ke belum. Maka menyebabkan permasalahan itu tak selesai kerana di rumah tidak ada kesolehan yang datang daripada ayah. Padahal para nabi alaihi wassalatu wassalam, kalau kita geledah di dalam Al-Quran kita akan dapati para nabi mereka mengutamakan kesolehan diri terlebih dahulu, barulah akan mengalir kesolehan itu kepada generasi-generasi yang di bawah. Maka ini tanggungjawab yang besar yang sepatutnya dipikul oleh ayah. Apabila didikan hari ini ayah tak ambil pot, tak ambil bahagian dengan perkembangan serangan pemikiran yang berlaku daripada barat, menyebabkan dia masuk dalam rumah kita tanpa kita sedar, dan bila kita sedar dia telah pun melarat. Dan bila dia dah melarat, baru kita nak ubah anak-anak. Pada waktu itu anak-anak tak akan dengar cakap kita. Kerana apa? Mereka dah kenal dunia luar, mereka dah kenal media sosial lebih daripada mereka kenal kita. Maka ini cabaran yang mesti kita tak boleh ambil ringan. Dalam tempoh hampir 2 tahun ini, kita kena tahu dan kita kena perasan betapa anak-anak jauh daripada masjid. Dalam tempoh 2 tahun ni anak-anak tak boleh datang masjid surau, dan kita tak boleh anggap dia sebagai suatu perkara yang ringan. Bayangkan 2 tahun mereka tak dekat dengan masjid, agak-agak apa yang akan ada dalam minda mereka? Susah. Sebab tu saya beberapa tempat saya dah membuat seruan pihak AJK masjid, pihak AJK surau, tolong mulakan perbincangan bagaimana nak tarik semula golongan-golongan muda dekat dengan masjid. Kena buat plan daripada sekarang. Sama ada bermula dengan program atas talian ataupun program bermula dengan mereka yang telah divaksin untuk dekat kembali dengan rumah-rumah Allah. Mesti imarahkan kembali masjid dan surau dengan suara anak-anak supaya generasi ini tidak terus jauh daripada masjid. Kalau tak, dikhawatiri generasi yang kita nak grab, yang kita nak tarik ini akan semakin jauh daripada kita. Mesti belajar daripada generasi-generasi baru. Kita memiliki kelebihan untuk tarik anak-anak ataupun kawan-kawan secara fizikal. Tapi anak-anak muda hari ini, mereka ada kelebihan, boleh tarik orang secara atas talian. Kita buat program yang datang tengok talian berapa kerat je. Tapi kalau budak-budak ni buat game online yang mari beratus-ratus, puluh-puluh ribu boleh buat, maka mereka memiliki satu kelebihan untuk tarik crowd secara atas talian. Tanya mereka macam mana kami nak buat benda itu, tetapi dengan tujuan mereka kembali dekat kepada fitrah mereka, rumah-rumah Allah, bukan mari masjid suruh buat main game. Tak. Maka ini cabaran yang besar apabila kita menyebutkan tentang iman dan kehidupan. Kita khawatir generasi-generasi hari ini mereka jauh daripada masjid. Akhirnya menyebabkan bila kita mari ajak masjid surau, mereka rasa 2 tahun aku jauh daripada masjid okey je, kenapa nak kena aku dekat dengan masjid pula tiba-tiba? Kita sangat-sangat khawatir dengan trend kelas di atas talian, dengan ada orang yang viralkan, tularkan bagaimana moral anak-anak belajar melalui media sosial ini. Yakinlah tidak ada proses pembelajaran yang dinamakan sebagai membentuk kepribadian ataupun adab melalui kelas atas talian. Cikgu tak boleh bentuk anak melalui atas talian. Yang boleh bentuk adalah mak ayah yang ada di rumah bersama dengan anak-anak. Sebab tu Pak Adian mengingatkan kepada kita dengan satu pesanan, jangan sampai mak ayah anak itu ada depan mata kita, tetapi mereka sebenarnya tak wujud pun depan mata kita. Kerana apa? Depan mata mereka ada gadget. Waktu makan main gadget, waktu berjalan kat taman pun pegang gadget, pergi rumah balik kampung pun pegang gadget. Sepanjang masa mereka hidup dengan gadget, yang menyebabkan kita khawatir kita berada depan mata mereka, tapi sebenarnya kita tak wujud pun depan mata mereka. Na'udzubillah, mereka tidak lagi memerlukan kita dalam kehidupan mereka. Jadi ini suatu perkara yang
tidak ringan yang perlu kita beri perhatian terhadap realiti norma baru yang ada depan mata kita pada hari ini. Sebab itu dalam mukaddimah ini menyebutkan perihal-perihal tersebut supaya kita sedar hari ini betapa manusia yang sudah sibuk menyiapkan kelompangan-kelompangan material mereka kerana kesan COVID-19 ini, nak dapatkan balik rezeki-rezeki mereka yang telah mereka hilang dalam tempoh 2 tahun ini. Tetapi kita khawatir akhirnya mereka menumpukan kepada usaha mendapatkan material duit semata-mata untuk beli rumah, untuk beli kereta, untuk mendapatkan kehidupan yang selesa secara duniawi. Dia sangat-sangat dituntut oleh agama, tetapi akhirnya mereka meninggalkan tuntutan akhirat. Ini yang perlu kita sedari. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi tulis buku Iman dan Kehidupan. Di antara generasi yang dilihat sedang mendominasi di dunia dan juga di tanah air kita pada hari ini melalui medium Twitter adalah golongan-golongan yang cenderung untuk mengatakan kehidupan mereka selesa dengan tidak ada Tuhan. Ateis. Buat apa Tuhan? Kita tak perlukan Tuhan. Melalui logik-logik mereka yang mereka perolehi daripada kehidupan agnos melalui media sosial. Anak-anak dalam usia kecil, bila mereka membesar tanpa mereka ada satu pertimbangan betul dan salah. Kerana budak-budak kecil dia tak boleh bezakan betul dan salah, kecuali ada yang memandunya. Kena ada yang pandu. Tetapi apabila mak ayah sibuk dengan gadget, kita faham sibuk dengan gadget kerana kelas pun dekat gadget, mesyuarat pun dekat gadget, semua online menyebabkan nak tinggalkan online itu jadi susah. Maka kita pun berikan juga mereka untuk sentiasa hidup dengan online. Tapi kesan dia, sekiranya mereka tidak memiliki asas untuk menentukan yang ni betul, yang ni salah, yang ni dosa, yang ni pahala, yang ni kebaikan, yang ni keburukan, itu yang dinamakan sebagai agnos. Akhirnya menyebabkan akan naik generasi-generasi yang kebaikan dan keburukan itu adalah apa yang mereka alami secara fizikal, yang mereka alami sendiri. Kalau mereka rasa betul-betul lah, kalau mereka salah, maka salah lah. Akhirnya mereka cenderung sampai kepada topik pegangan. Kalau mereka rasa Islam betul, mereka nak ikut Islam. Tapi kalau mereka rasa Islam tak betul, maka mereka tinggalkan Islam. Akhirnya mereka meninggalkan kehidupan bertuhan. Ini kesan daripada apabila sewaktu mereka belum mewais, ketika mana waktu mereka tak ada daya kekuatan untuk menimbang kebaikan dan keburukan, akhirnya mereka langsung tidak memiliki asas untuk memilih. Mereka tak erti. Kita dah ada asas dah, kita tahu ini dosa, ini pahala, tapi mereka tak tahu. Mereka akan tanya, kenapa ini dosa? Kenapa ini pahala? Kalau terbalik tak boleh ke? Memang mereka tak ada asas tersebut. Akhirnya mereka cenderung kata apa? Ikut kami lah. Kami nak buat yang ni, kami nak sokong yang ni. Dan bayangkan kalau generasi inilah yang akan memilih menentukan kepimpinan negara pada masa akan datang. Bayangkan. Sebab tu saya pesan pihak masjid, pihak surau, jangan tinggalkan generasi ini dan jangan biarkan gapnya semakin menjauh. Mesti cari jalan bagaimana kita nak tarik supaya generasi ini mereka dah ada skill yang banyak untuk kehidupan alah baru ini, tapi mereka sangat-sangat lemah daripada aspek menentukan kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat nanti. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi mulakan topik bicara dalam buku ini dengan topik keimanan. Apa itu pengertian iman? Suatu topik yang sepatutnya telah difahami oleh kita sekian lama, tetapi apabila ditimbang dengan realiti hari ini, baru kita sedar, baru kita perasan, Allah, adakah topik iman ini topik yang membekas dalam diri kita, ataupun topik iman ini hanya topik yang menjadi bicara di mulut sahaja? Kita seronok cakap pasal iman, tetapi apabila dinilai dengan amalan kita, dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita, rupa-rupanya masih lagi banyak topik-topik tentang keimanan ini yang telah kita tinggalkan. Lepas tu kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam mukadimah topik keimanannya, menyebutkan iman menurut pengertian yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.
Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekadar perbuatan, dan bukan pula hanya merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Sesungguhnya iman itu bukanlah semata-mata penyataan seseorang dengan lidahnya bahawa dia telah beriman, kerana ramai pula orang-orang munafik yang mengaku beriman dengan lidahnya sedangkan hatinya tidak percaya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang menyebutkan, kami dah beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan sebenarnya mereka bukan orang beriman. Mereka hendak tipu Allah dan tipu orang-orang yang beriman, yang sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri dan dalam keadaan mereka tidak sedar. Ini yang kita khawatir. Suatu perkara yang sering kali kita terlepas pandang apabila tidak dinilai daripada aspek kesan keimanan tersebut terhadap diri kita dan ahli keluarga kita. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik kepada ahli keluarganya. Dan aku, kata Nabi, aku orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi menyebutkan aku orang yang paling baik kepada keluarga aku bukan sebagai self-claiming. Bukan Nabi nak buat-buat mengaku, dan dia bukan klaim yang kosong. Sebaliknya pengakuan ini boleh kita teliti daripada cerita-cerita, terutamanya daripada Sayyidatina Aisyah yang cerita segala kebaikan Nabi SAW, bukan dengan keterpaksaan. Bukan Aisyah cerita kerana terpaksa dia Nabi, ialah cerita benda baik dia, tak. Tetapi memang diakui oleh Aisyah bahawa Nabi memanglah sebaik-baik suami. Sebab itu Nabi menjadi pemimpin yang paling baik. Kelemahan kita hari ini, kita dilihat baik di kacamata kawan-kawan, di kacamata orang luar. Tetapi adakah kita betul-betul orang yang dikatakan baik oleh isteri dan anak-anak kita? Itulah suatu perkara yang paling penting untuk kita nilaikan. Jadi mudah-mudahan pada masa akan datang kita jadikan buku ini sebagai topik perbincangan kita untuk kita benar-benar memahami di antara iman dan dalam kehidupan kita. Setakat itulah perkongsian pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.